Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wa la hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Afifuddin Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar al-Bafadal dalam kitab dia Muqaddimatul Hadramiyah, sehinggalah perkataan dia wa tusannu qira'atul kahfi yaumaha wa lailataha. Sekarang kita duduk bincang benda sunat yang dilakukan pada hari Jumaat. Maka antara benda sunat yang dilakukan pada hari Jumaat, kalau nak buat pada hari lain boleh, tetapi hari Jumaat tu disunahkan. Gapo dia? Iaitu disunatkan membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Malam Jumaat bererti Khamis malam Jumaat. Tu maksud dia. Maka sunat baca pada hari dan pada malam. Bererti malam Jumaat tu baca Kahfi, esok tu pagi hari Jumaat pun baca surah Al-Kahfi. Mana afdal baca malam ke baca tengah hari? Afdalnya baca tengah hari surah Al-Kahfi. Baca pula pada selepas subuh hari Jumaat. Itu paling afdal sekali. Lepas waktu subuh Jumaat, subuh sejadah tu, lepas pada kita sudah belaka baca wirid, baca surah Kahfi. Dan di samping sunat baca surah Kahfi, sunat memperbanyakkan membaca. Sunat al-iksar, maknanya memperbanyakkan baca. Maka banyak baca surah Kahfi ni, ulama kata paling kurang banyak adalah 3 kali. 3 kali, iaitu pada malam Jumaat, selepas subuh hari Jumaat, dan sebelum pergi sembahyang Jumaat, sebelum menunaikan sembahyang Jumaat. Kita pergi sembahyang Jumaat, kita pergi awal baca surah Kahfi di masjid. Jadi 3 kali. Nah, jadi afdalnya iaitu pada tengah hari dan selepas subuh. Nah, itu paling afdal. Baca surah Kahfi kerana banyak kelebihan lah. Itu katanya Nabi, siapa dia yang baca surah Al-Kahfi. Ada riwayat kata pada malam Jumaat, ada riwayat kata pada hari Jumaat, maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya cahaya daripada diri dia sehinggalah kepada Kaabah. Maknanya luah tak luah cahaya dia tu daripada tapak kaki dia tersebar sehingga sampai ke Kaabah, sampai ke Baitul Atiq, sampai ke Mekah. Ada riwayat kata siapa dia yang baca surah Kahfi saat ni pada malam. Kalau pada tengah hari pula Allah Ta'ala akan beri kepada dia cahaya di antara 2 Jumaat. Jumaat ni dia baca ni sampai kepada Jumaat. Maknanya seminggu hidup dia ini bercahaya. Cahaya-cahaya. Lepas tu baca surah Kahfi. Lepas tu saya nak baca Yasin malam Jumaat. Baca boleh pahala juga. Nabi kata siapa dia yang baca Yasin, maka pahalanya seperti 10 kali khatam Al-Quran. Hadis ni, sekalipun hadis ni tidak sahih, tetapi dalam beramal dengan kelebihan amalan, maka boleh kita guna hadis yang dhaif. Boleh guna. Sepakat
ulama muhaddis, ulama fuqaha, ulama usul fiqh nama kata boleh guna. Ada orang kata tak boleh pakai dengan hadis dhaif, itu tidak muktamad. Yang muktamadnya hadis dhaif ni boleh dibuat hujah dalam bab kelebihan amalan. Antara kelebihan amalan baca Yasin dapat pahala 10 kali khatam Al-Quran. Sekalipun hadis ni dhaif boleh kita pakai. Jadi ada setengah orang buat amalan ni baca Yasin dan baca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat. Tu lebih molek lagi. Nabi suruh baca surah Kahfi pada malam Jumaat. Tetapi Nabi tak pernah larang orang baca Yasin pada malam Jumaat. Tapi sekarang kita tengok ada orang tu bersungguh suruh baca Al-Kahfi dan melarang orang baca Yasin. Itu satu perbuatan yang salah, tidak mengikut sunnah Nabi. Nabi suruh baca Yasin, tetapi Nabi tidak tentu kepada mana-mana malam. Bacalah malam Rabu, malam Selasa, malam gapo dia apa boleh berlaku. Tetapi surah Kahfi Nabi tentu kepada malam Jumaat. Jadi boleh gabung dua-dua pun lagilah afdal. Dan benda sunat lagi, dan disunatkan memperbanyakkan berselawat kepada Nabi pada hari Jumaat dan malam Jumaat. Nabi kata aksiru min salati alayya fi lailatul gharra wa yaumul azhar. Nabi kata berbanyakkanlah berselawat kepada aku pada malam-malam Jumaat dan hari-hari Jumaat. Maka banyakkan selawat. Antara amalan yang hamba terima adalah membaca selawat tiap-tiap malam 1000 kali. 1000 kali. Selawat biasalah. Ikutlah mana-mana sirah selawat. Baca tiap-tiap malam 1000 kali. Bacalah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baca 1000 kali sehari. Manakala malam Jumaat, tiap-tiap malam baca 1000. Malam Jumaat baca 10,000. Baca 10,000. Ni saya terima, hamba terima, anda terimanya daripada menantu kepada Kiai Lirboyo di Lirboyo. Nama berapa dia hamba tak ingat dah Kiai itu. Menantu kepada Kiai di Lirboyo. Jadi hamba ijazah lah amalan selawat 1000 kali setiap malam dan 10,000 pada malam Jumaat. Siapa dia nak buka pondok ke apa dia molek. Mudah-mudahan pondok dia tu berkembang molek diterima oleh masyarakat. Sunat berselawat kepada Nabi, ikutlah dengan mana-mana sirah. Dan sunat berdoa pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat sunat berdoa. Kerana apa? Kerana takut-takut kena kepada waktul ijabah, waktu dimustajabkan doa. Dimuliakan hari Jumaat kerana ada satu masa katanya Nabi, waktu yang sangat mustajab doa. Maka tidak tahu bermula daripada waktu subuh sehinggalah tenggelam waktu maghrib, sehingga habis hingga masuk waktu maghrib. Maka bilakah waktu dia, ulama tidak tahu. Maka ada banyak pendapat. Antara pendapatnya iaitu Sayyidina Fatimah memilih pada akhir hari Jumaat, iaitu selepas asar sehinggalah masuk waktu maghrib. Maka tu waktu yang panggil Sa'atul Fatimiyah, waktu yang dipilih oleh Sayyidina Fatimah. Antara pendapat lagi, pendapat muktamad, iaitu di antara khutbah. Antara ketika tu imam duduk daripada khutbah yang pertama, duduk tu imam duduk tengah-tengah tu, sehinggalah tu imam selesai daripada sembahyang. Tu waktu dia. Tu imam duduk, tu imam bangun baca khutbah, tu imam jalan pergi sembahyang, lepas pada tu imam sembahyang, habislah waktu dia. Tu waktu mustajab doa. Maka sebab tu kita apabila tu imam duduk ketika khutbah Jumaat, maka sunat kita berdoa. Doa pula minta istighfar. Afdalnya bagi makmum baca Sayyidul Istighfar. Nabi kata siapa dia yang baca Sayyidul Istighfar pada tengah hari, maka kalau dia mati di hari itu, maka bersih dosa dia. Siapa dia baca Sayyidul Istighfar pada malam hari, dia mati pada malam itu, mati dia pun diampun semua dosa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika mimma sana'tu abuhu laka bi ni'matika alayya wa abuhu bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sunat istighfar dan minta istighfar kepada umat Nabi Muhammad pada di antara dua khutbah tu. Sunat berdoa pada hari Jumaat. Ikutlah nak doa apa-apa dia tu mustajab. Sebab itulah hari Jumaat afdal kerana dia ada waktu mustajab doa.
Dan Ramadan itu mulia berbanding dengan bulan lain. Kerana apa? Kerana ada malam Lailatul Qadar padanya, maka malam hari Ramadan, bulan Ramadan jadi mulia kerana ada satu masa yang mana lebih daripada 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Wasa'atul ijabah. Dan waktu dimustajab ke doa. Ni banyak pendapat. Ni pilihan hok ramai lah. Iaitu sa'atul ijabah fima bainal julusil imam lil khutbah wa salamihi. Di antara duduknya imam untuk berkhutbah, tu imam mula duduk baca khutbah, duduk nak berkhutbah, sehinggalah tu imam beri salam. Sehinggalah tu imam beri salam. Antara itulah tak tahu waktu bila mustajab, tetapi antara waktu-waktu tu dimustajab ke doa. Sebab tu khutbah yang kedua, tu imam baca doa kepada muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Wa yukrahu takhati, dan makruh itu melangkah bahu. Takhati ni maknanya melangkah bahu. Orang Arab ni tempat kita ni tak ada melangkah bahu. Kita duduk gini, tiba-tiba ada orang lakuh atas bahu kita. Bahu ni setinggi-tinggi bahu kita ni orang Arabnya lakuh boleh. Akak kaki kat atas muka kita letak lagu ni. Ni hukum dia makruh. Dia panggil takhati, melangkah bahu. Kita orang Melayu tak pernah buat kerja lagu tu, kaki atas muka. Kita akan letak tangan, kita letak di paha dia, minta izin, maka dia beri izin. Kita pun lalu kot bira tu. Tu ulama kata tak dipanggil takhati. Tak dipanggil melangkah bahu. Arab ni betul-betul. Kita duduk ni, dia pegang kepala kita, dia tarik, dia tolak, dia lakuh. Maka hukum dia makruh, hukum dia. Kerana apa? Mengganggu orang Jumaat. Wala yukrahu lil imam, maka tidak makruh melangkah bahu bagi imam. Kalau makmum makruh hukum dia. Langkah bahu orang ni hukum dia makruh kerana ganggu, kecuali imam. Kita sebut dah imam sunat mari lewat berbanding dengan makmum. Makmum sunat mari awal pada hari Jumaat, manakala imam sunat mari lewat. Mari-mari itu beri salam, langsung baca khutbah. Tak payah sembahyang tahiyatul masjid, langsung naik pergi baca khutbah selalu. Maka kalau dia mari daripada pintu belakang, contohnya lah, maka dia dipaksa lakuh bahawa orang untuk pergi baca khutbah. Maka makruh kepada imam. Kalau dia malakah, tidak dimakruhkan. Hukum dia boleh. Imam melangkah bahu, hukum dia boleh. Dan orang yang ada dan tidak makruh juga. Dan tidak makruh juga melangkah bahu orang yang ada kawasan kosong di hadapan dia. Misalnya sah di hadapan ada kosong, orang duduk di belakang. Maka kita mari daripada sebelah belakang, kita lakah bahu dia. Lakah untuk duduk di hadapan, sebelah kosong di hadapan. Maka hukum dia tidak makruh juga. Kerana apa? Kerana sepatutnya sah di hadapan itu penuh. Tiba-tiba sah hadapan kosong, maka kita nak memenuhi sah depan. Terpaksa kita lakah bahu, hukum dia tidak makruh hukumnya. Wal mu'azzamu iza alifa maudi'a, dan orang besar. Mu'azzam ni orang besar. Mufti, tok qadi, wali, tok guru, orang pandai mulia, tidak makruh juga dia kalau lakah bahu biasa tempat dia. Misalnya antara biasa setengah tempat itu, kawasan sah depan itu semua mufti-mufti, wali-wali saja duduk depan. Tiba-tiba kawan ni tok mufti ke, tok qadi ke, wali ni ke, maka dia mari lewat. Ada tempat dia dah depan, maka dia lakah, maka hukum dia makruh, tidak makruh. Apa orang-orang lagu ni tidak makruh? Kerana biasanya wali-wali ke, qadi-qadi, mufti ni orang tak marah kalau dia lakah baharu orang. Orang tak terasa hati dengan dia, bahkan orang suka kalau dia pergi kepala kerana ambil berkat dengan puak-puak orang ahli agama lagu ni. Maka apabila lagu tu hilanglah makruh dia. Maka boleh tok guru kau apa dia mari lakah baharu boleh. Tidak jadi kau makruh kerana orang biasa orang tak marah. Wa yahrumu tasyaghulu 'anil jumu'ati ba'dal azanis sani, dan haram bersibuk diri daripada Jumaat. Tak pergi semaya Jumaat, duduk buat si benda lain.
Duduk jual beli, duduk main sepak, duduk derak, duduk saja tengok TV di rumah. Bila? Selepas daripada azan yang kedua. Azan ni ada 2 kali Azan ni hari Jumaat ni ada 2 kali. Pertama ketika masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hak ni masuk waktu zuhur. Selepas pada ni, masuk waktu nak semaya Jumaat, maka hak ni makruh kita pergi jual beli. Jual beli kau buat benda-benda yang sibuk ke diri daripada duk sibuk diri dengan semaya Jumaat. Kalau kita nak pergi semaya Jumaat tak apa, tapi duduk buat kerja muka lain. Duduk jual, duduk beli, duduk buat apa dia tengok TV pada masa ni start makruh dah. Tetapi apabila tu imam naik atas mimbar, tu khatib ni orang jual khutbah naik atas mimbar, dia wisalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka tu bila pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka lepas pada tu imam tu bila ni haram dah. Haram bagi orang yang wajib semaya Jumaat, iaitu lelaki yang akhir balik sempurna mustautin ke apa dia, bersibuk diri daripada buat kerja lain selain daripada Jumaat. Maka dia jual beli jadi haram. Dia berapa? Orang tina tak apa, mungkin tak wajib Jumaat. Orang wajib Jumaat, haram hukum dia bersibuk diri selepas daripada azan yang kedua. Berdosa. Lepas tu lagu mana dia jual beli lagu mana? Dia lagi pergi beli coklat. Dia lagi pergi beli goni. Macam-macam Beli gotu lah, beli goni. Orang dok bayar azan kedua dah. Apa hukum dia? Jual beli tu haram tetapi sah jual beli tu. Pas lagu mana sah tapi haram? Berarti jual beli tu sah dah, tak payah hantar balik dah lah. Boleh ambil dah. Hak tu boleh ambil bagi, hak ni boleh ambil pitih. Tetapi perbuatan tu berdosa. Tu lepas pada azan yang kedua. Wa yukrahu ba'da zawal dan makruh. Wa yukrahu dan makruh ba'da zawal selepas daripada gelincir matahari, yakni masuk waktu zuhur. Makruh bersibuk diri buat benda lain selepas daripada azan yang pertama, azan masuk waktu. Makruh hukum dia. Wala tudrakul jum'atu illa bi raka'atin. Maka tidak mendapat Jumaat. Tak dapat Jumaat kecuali dengan 1 rakaat yang sempurna. 1 rakaat yang sempurna, iaitu paling lewat rakaat pada rakaat yang kedua. Sempat tamak ninah ketika rakaat yang kedua pagi semaya Jumaat, maka dia dapatlah Jumaat. Berarti dia hanya tambah 1 rakaat lagi sembahyang Jumaat. Tapi kalau dia tak sempat rakaat yang kedua, rakaat pada rakaat yang kedua dia tak ada tamak ninah, maka dia kena sembahyang zuhur. Lepas pada dia tu imam risalah, dia bangun tambah 4 rakaat lagi. Tak perlu ubah niat, lagu tu. Tu dapatnya Jumaat dengan 1 rakaat. Ya beza jemaah dengan Jumaat. Dapat Jumaat dengan 1 rakaat. Dapat jemaah selama mana tu imam tak risalah lagi. Selama mana tu imam tak sebut mim pada kalimah assalamu alaikum. Bila kum tak boleh dah. Tapi baru assalamu Allahu Akbar sah. Dapat lagi pahala jemaah 27 jemaah. Jumaat tak boleh. Jumaat kena 1 rakaat. Fa in adrakahu ba'da ruku'i saniyati nawaha jum'atan wa shallaha zuhra. Dan siapa dia yang sempat pada rakaat yang kedua, selepas rakaat kedua, maknanya sama ada rakaat yang kedua tapi tak ada tamak ninah, ataupun selepas rakaat yang kedua, iaitu i'tidal dan seterusnya lah. Dapat ketika sujud rakaat kedua ke, maka dia kena niat semaya Jumaat juga. Dah tak ada dah niat buat dia semaya Jumaat. Wajib kena niat semaya Jumaat juga sekalipun tak ada. Tetapi sembahyangnya sembahyang zuhur, iaitu 4 rakaat. Bapa wajib sembahyang Jumaat? Bapa wajib kena niat semaya Jumaat?
Kerana takut-takut tu imam ada salah, maka tu imam bangun rakaat pula, oh boleh rakaat Jumaat. Kalau dia niat zuhur lagi bertukar takhir habis nyanyo ke dia. Wajib niat semaya Jumaat. Khatu muktamad mazhab kita. Wa iza ahdasal imamu fi Jum'ah. Apabila berhadaslah tu imam pada sembahyang Jumaat. Tengah-tengah sembahyang Jumaat ataupun tu imam pun terketuk, pung bunyi. Ataupun selain daripada Jumaat, sembahyang Zuhur. Tengah-tengah dak sembahyang tu imam terketuk, pung bunyi. Istakhlafa ma'muman muwafiqan li salatihi. Boleh gantilah makmum. Istakhlafa tu imam boleh suruh ganti makmum dia yang sepakat dengan sembahyang dia. Ni lagu ni. Masalah ganti tu imam ni ada dua keadaan. Pertama sembahyang Jumaat. Masalah sembahyang Jumaat, kedua pada masalah bukan sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat ni nak ganti tu imam sembahyang Jumaat mesti orang makmum dia. Makmum, mesti makmum bagi tu imam saat ni. Kalau orang luar mari tak boleh jadi imam. Mesti kena makmum dia. Mana kalau sembahyang selain daripada Jumaat, boleh orang lain ganti sekalipun bukan makmum dia. Misalnya, contoh sembahyang Zuhur. Sembahyang, maka tu imam pun terbatal. Bila tu imam terbatal, dia tengok saing dia baru naik atas masjid. Dia pun panggil saing dia. Mari jadi tu imam ganti saya. Maka saing dia bukan makmum lagi, baru siapa boleh jadi tu imam ganti, boleh, tak ada masalah. Tapi kalau sembahyang Jumaat tak boleh, mesti makmum dia, tak boleh tu imam sembahyang Jumaat naik rakaat kedua ke rakaat pertama dia terbatal terketuk, dia panggil saing dia, saing dia baru siapa dia panggil, tak boleh, dia kena panggil makmum dia baru boleh ganti. Kerana orang yang nak ganti sembahyang Jumaat mesti orang yang dengar rukun sebelumnya. Dan orang yang menjadi ahli Jumaat. Orang yang ada ahli Jumaat ni apa dia? Orang yang berjemaah dah sembahyang Jumaat. Kalau dia tak jadi jemaah lagi, maka tak boleh ganti dalam bab sembahyang Jumaat . Kalau sembahyang Zuhur lain, boleh ganti sekalipun tu imam bukan ahli jemaah dia. Wa yura'i masbuqa nazma salati imamih. Dan hendaklah meraih ke makmum masbuk, makmum hok mari lewat, akan nazam peraturan sembahyang imam dia. Biasalah kita kalau mari lewat maka kita kena ganti, kena turut tu imam kita. Tu imam kita. Kita misalnya patut rakaat kedua, tu imam rakaat ketiga dah. Patut kita baca tahiyat awal. Tu imam kata saya rakaat ketiga dah, saya tak baca tahiyat awal, maka kita pun ikut tu imam kita. Dipanggil ikut peraturan sembahyang imam dia. Wala yalzamuhum tajdidu niyatil qudwah. Maka tidak wajib atas makmum memperbaharui niat berimam. Niat qudwah tak perlu. Misal ni bagi ingat. Apabila tu imam baru, misalnya apabila tu imam itu kita terbatal dan diganti oleh tu imam baru, adakah wajib kita niat berimam dengan imam baru ni? Wajib ke tak? Tidak wajib. Kalau yang naik jadi imam itu makmum juga. Makmum semaya saat ni dia jadi naik imam, maka tak perlu ubah niat, tak perlu niat tajdid niat, baru ke niat. Tetapi kalau orang lain mari jadi imam, misalnya masalah sembahyang Zuhur, mai Jumaat tak boleh dah. Mari orang lain jadi imam, baru kita niat berimam dengan tu imam baru. Berimam barulah. Imam semula lah, makmum semula lah niat berimam dengan tu imam baru. Manakala kalau makmum saat ni, makmum saing-saing kita juga jadi imam, maka tak perlu lagi niat pembaharu ke niat. Wallahu a'lam. Bab kaifiyat salatul khauf, wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin, sehinggalah perkataan beliau,
hubbiba ilayya min dunyakum salasun at-tayyibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Artinya diberi kasih kepadaku daripada dunia kamu itu 3 perkara. Lah ni duduk kecek mengenai kasih kepada dunia. Maka katanya Nabi, dunia ini kita tak boleh kasih. Kerana apabila kasih kepada dunia, maka apabila sampai perintah Allah, maka kita akan dahulu ke kasih kita kepada dunia. Contohnya apabila kita kasih kepada harta, kerana harta ni salah satu benda dunia. Apabila Allah Ta'ala turun ke perintah untuk zakat, kita tak akan beri zakat kerana kita sayang dunia. Apabila Allah Ta'ala suruh kita bersedekah, buat kebajikan yang banyak untuk kepentingan kita juga hari akhirat, maka kita sayang kepada dunia. Maka bercanggah. Sebab itulah sayang kepada dunia menghalang kita daripada melakukan kebaikan untuk akhirat kita. Maka katanya Nabi, di dalam dunia ni aku diberi oleh Allah. Tuhan letak dalam hati Nabi suka kepada 3 benda. Kata tak boleh suka. Tapi Nabi nak ajar suka kepada dunia yang boleh membawa kepada akhirat ni boleh hukum dia. Apa dia? Hak Nabi suka dalam dunia-dunia. Apa maksud dunia? Benda yang ada di dunia ni. Sekalipun kita buat benda itu menjadi akhirat. Misalnya harta. Harta ni dunia sebab ia duduk di dunia. Tetapi kita boleh buat akhirat juga dengan harta ini. Tetapi Nabi Muhammad panggil benda ni dunia. Benda yang wujud di muka dunia. Maka benda yang wujud di muka dunia yang Nabi saya 3 benda. Pertama, bau-bau yang harum. Minyak atas Nabi suka sungguh, minat sungguh. Dunia tu muka duduk di atas bau dunia. Tetapi Nabi suka. Dan ada disebut di dalam kitab, wangi dan harum ini merupakan salah satu benda daripada syurga. Apabila Nabi Adam turun daripada syurga, salah satu benda yang ia bawa dan wak mari ke dunia adalah bau-bau, benda-benda yang harum dan wangi. Kedua, perempuan. Nabi suka kepada perempuan, iaitu isteri-isteri yang solehah. Kerana tabiat manusia bukan kata suka kepada perempuan, lepas tu Nabi jenis suka kepada perempuan yang halal, yang solehah. Benda itu dunia tetapi yang boleh membawa kepada akhirat. Ketiganya, dijadikan mataku sejuk di dalam sembahyang seolah-olah aku melihat akan Allah. Dan ketiganya benda dunia, hak benda yang dinapuk di atas muka dunia ni sembahyang. Sembahyang ni Nabi masuk ke dalam benda dunia juga. Kerana gerak-gerak ni semua dunia belaka. Tetapi Nabi kata gerak itu kalau dijadikan taat, jadi penyejuk mata hati dia pula. Nabi Muhammad ni hati dia sentiasa syuhud melihat kepada Allah, melihat kepada perbuatan Allah, melihat kepada sifat Allah. Sentiasa mengingati Allah, sentiasa melihat dan merasai semua itu milik Allah. Tetapi apabila dalam sembahyang, dia mendapat satu syuhud khas, satu perasaan khas pula dalam sembahyang berbanding dengan perbuatan keadaan dia di luar sembahyang. Dia panggil syuhud khas di dalam sembahyang. Dan sesungguhnya dibilangkan, yakni dikirakan oleh Nabi SAW akan sembahyang itu daripada dunia. Kerana kelakuan sembahyang itu dengan anggota yang zahir di dalam dunia. Tetapi pahalanya itu adalah manfaat di dalam akhirat. Maka itu dinamakan amal akhirat. Nabi kata sembahyang pun dunia, akak tangan dunia, serban dunia, jubah dunia. Tetapi apabila dibuat dengan niat baik, maka jadi akhirat. Dan ketahui olehmu bahawasanya nafsu dunia, diri hakikat dunia tu apa dia? Iaitu tiada semata-mata dicela dan tiada semata-mata dipuji. Ingat, diri dunia tu sendiri.
Tuhan cipta dunia. Dunia tu adakah benda tu dosa ke? Adakah benda tu dimarah Tuhan? Dunia tu sendiri tidak dipuji dan tidak dikeji. Dia adalah semata-mata ujian. Bukan kata nyanyo ke dunia lagu tu. Tuhan cipta dia untuk dilaknat. Nyanyolah dia. Tetapi dia tu hanyalah ujian. Diri dunia tu sendiri. Kalau dunia yang menyebabkan kita lalah, barulah Tuhan marah. Dunia menyebabkan kita ingat Allah, dunia yang dipuji. Diri dunia tu sendiri tidak dipuji, tidak dicela. Kerana dunia itu jika tiada memberi manfaat kepada akhirat, maka dicela oleh syarak. Dan jika memberi manfaat kepada akhirat, maka ia itu dipuji oleh syarak. Dipuji oleh syarak. Kerana modal kita untuk kebahagiaan akhirat adalah dunia. Kita nak dapat syurga, kita nak dapat redha Allah, kita nak dapat makrifat adalah hidup di atas muka dunia ni. Sabda Nabi, ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya dunia itu tempat berbenda. Tempat kita bertanam-tanam benda bagi akhirat. Yakni dunia itu tempat menghasilkan akal bekal di dalam akhirat. Kerana dunia itu tempat perniagaan akhirat. Semua pahala-pahala yang Allah Ta'ala beri pada hari akhirat kerana hasil amalan kita di dunia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya hulwatun khadiratun. Man iktasaba minha malam min hillihi wa akhrajahu fi haqqih asabahullahu wa awradahul jannah. Wa man iktasaba minha malan min ghairi hillihi wa anfaqahu fi ghairi haqqih adkhalahullahu daral hawan. Artinya dunia itu manis lagi hijau. Nabi kata dunia ini digambarkan seperti satu benda yang sangat manis, sangat disukai orang. Lagi berwarna hijau, menyegarkan mata, pemandangan yang indah dunia ini. Barang siapa mengusahi daripadanya akan harta yang halal. Siapa dia yang mengusahakan daripada dunia itu harta yang halal dan mengeluarkan akan dia di dalam yang sebenar, cari sumber yang halal. Keluarkan kepada benda halal juga. Cari daripada benda halal harta dan diberi kepada benda halal, nescaya Allah Ta'ala memberi akan dia sawab, pahala dan memasukkan akan dia dalam syurga. Barang siapa mengusahi daripada dunia itu akan harta tidak halal, cari daripada benda tak halal, dibelanjakan kepada benda tidak sebenar, membazirkan harta, buat benda maksiat dengan duit, nescaya memasukkan Allah Ta'ala ke dalam akan dia ke negeri hina, yakni neraka Allah Ta'ala. Fasal yang ke-8 al-kibir, yakni membesarkan diri. Wallahu a'lam.